Baik, untuk subtopik yang kedua iaitu hubungan manusia dan alam. Hubungan manusia dan alam. Manusia adalah makhluk yang paling dominan dalam alam. Sebab apa kita paling dominan? Sebab tidak ada makhluk lain yang dapat menandingi kepintaran dan ketangkasan manusia. Sebab kita dikurniakan akal. Kita adalah makhluk yang paling sempurna, baik dari sudut fizikal ataupun mental. Tetapi manusia, walaupun Allah ciptakan kita ni sebagai makhluk yang paling dominan dalam alam semesta ini, tetapi kita kena ingat bahawasanya Allah juga mencipta hidupan-hidupan lain untuk kemudahan kita. Bukan sia-sia, untuk kemudahan kita. Allah ciptakan alam ini untuk kemudahan kita. Okay? Fungsi alam buat manusia kita boleh tengok. Antaranya alam ni Allah cipta untuk manusia memantapkan keimanan masing-masing. Okay? Kewujudan alam ini menjelaskan lagi kepada kita sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menjelaskan lagi kepada kita nama-nama Allah dan simbol-simbol kudus yang lain. Okay? Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Semuanya kita dapat lihat dengan lebih jelas apabila kita memerhati kejadian alam semesta. Okay, pemerhatian terhadap alam menjadikan kita semakin tunduk dan akur kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sewenang-wenangnya tebang pokok, mampukah kita mencipta, menghasilkan pokok yang sama sebagaimana yang telah kita rosakkan? Itu benda yang kita patut fikir dan hayatilah. Jadi pemerhatian terhadap alam ini menjadikan kita ni supaya kita semakin tunduk dan akur kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, alam ni adalah sebagai buku ilmu buat manusia. Lahirnya lah disiplin-disiplin ilmu dalam bidang zoologi, botani, mikrobiologi, fizik, kimia, geologi, kosmologi dan sebagainya lah yang berkaitan dengan alam. Agroteknologi, bidang-bidang yang berkaitan dengan alam daripada sekecil-kecil hidupan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti bakteria dan kuman dan sebagainya hinggalah sebesar-besar ciptaan Allah. Jadi maknanya alam ni Allah cipta sebagai buku ilmu buat manusia untuk manusia mendalami bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang ketiga, alam ini Allah cipta sebagai fungsi buat manusia dari sudut hadiah kepada manusia. Alam ni hadiah buat manusia. Ya, Allah beri hadiah alam kepada kita. Manusia dapat memperbaiki taraf hidup melalui alam, dapat mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sumber-sumber alam yang kaya dengan hasil mahsulnya. Kalau di kawasan hutan, bermacam-macam jenis ciptaan Allah yang kita boleh dapat daripada hutan. Atas muka bumi ni dah tak terkira. Dalam tanah tak terkira berbagai jenis galian. Sumber-sumber galian. Di lautan, kalau di dalam lautan dah ada berbagai jenis hidupan, ikan dan sebagainya. Kalau kita korek lagi dalam tanah yang di dasar lautan, jumpa pula minyak. Maknanya subhanallah, memang terlalu banyaklah hadiah yang Allah berikan kepada manusia melalui alam ini. Dan yang keempat, alam ini Allah cipta untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia adalah sebahagian daripada alam. Kita tak boleh berpisah. Kita tak boleh hidup berasingan. Kita tak boleh hidup tanpa adanya alam. Jadi seluruh keperluan manusia terdapat di alam. Sekiranya seluruh keperluan manusia ini ada dalam alam sekitar. Perubahan siang dan malam juga memberikan kesan yang besar kepada manusia. Kita syukur alhamdulillah berada dalam kawasan yang mana pembahagian siang dan malamnya lebih kurang. Tidak kata malam terlalu banyak, siang sedikit, ataupun siang terlalu banyak, malam sedikit. Apa yang berlaku dengan
mereka yang berada di kawasan yang malamnya lebih panjang berbanding siang. Tak silap saya yang baru berlaku seketika ini ada di kawasan kat mana ya, Alaska ke kat mana. Mereka sedang bergelap sebab matahari tidak muncul sekarang. Okay? Matahari akan muncul bila? Tahun 2021 nanti. Okay? Selama 67 hari ini mereka tidak ada waktu siang. Okay? Mereka sentiasa malam kerana matahari sedang berehat di sebelah sana, tidak akan muncul di sebelah sana. Tapi kita alhamdulillah syukur kepada Allah walaupun dalam suasana hujan yang tidak menentu sekarang, tapi kita masih lagi boleh melihat terangnya matahari. Okay? Jadi alam sekitar ini sangat mempengaruhi kehidupan kita lah. Sebab kita ni adalah sebahagian daripada alam, kita tak boleh berpisah ataupun hidup berasingan daripada alam. Okay? Apa hukum-hukum fiqh berkaitan alam sekitar? Kebanyakannya adalah berbentuk larangan. Nah, yang mana antaranya hadis Nabi melarang kita membuang hajat kecil dalam tempat air bertakung. Sebab apa tak boleh buang air kecil dalam tempat air bertakung? Sebab itu adalah sumber air. Kalau manusia ni keputusan air dan ada air bertakung tapi tercemar pula, dari air najis pula. Macam mana nak minum? Macam mana nak gunakan untuk bersuci dan sebagainya. Jadi memang manusia dilarang daripada membuang najis ataupun membuang hajat kecil di dalam tempat air yang bertakung. Tempat air mengalir tak ada masalah. Sebab nanti najis tu akan mengalir bersama-sama air tersebut. Tetapi kalau tempat bertakung, kita dilarang. Okay? Yang kedua, kita dilarang mencelup tangan ke dalam bekas air sejurus bangun daripada tidur. Sebab apa? Masa kita tidur, kita sedar ke tangan kita tu berada di mana? Sedar ke duk korek hidung ke, duk korek telinga ke, menggaru sana sini ke. Jadi bila bangun daripada tidur, kita tak boleh terus mencelup tangan ke dalam bekas air. Dikhawatiri tangan kita itu tidak bersih lah, sebab masa kita tidur kita tidak sedar. Okay? Yang ketiga, membuang hajat kecil dan hajat besar di bawah teduhan dan di tepi jalan juga dilarang. Okay? Sebab apa? Boleh mencacatkan pemandangan, menimbulkan bau yang tidak selesa. Okay? Sebab itu adalah tempat teduhan dan tempat lalu lalang manusia yang lain lah, hidupan yang lain. Okay? Seterusnya, Rasulullah SAW melarang tentera Islam membakar atau mencabut pokok sesuka hati. Maknanya walaupun dalam peperangan sekalipun, kita dituntut untuk menjaga alam sekitar. Tidak boleh sewenang-wenangnya membakar ataupun mencabut pokok tanpa tujuan yang munasabah lah. Okay? Yang seterusnya, larangan memerah susu haiwan dalam keadaan yang boleh merosakkan anak-anaknya. Kalaulah binatang ternakan seperti lembu, kambing, itu ada anak-anak kecil, maka Rasulullah melarang kita memerah susu haiwan berkenaan lah. Dikhawatiri ianya boleh merosakkan anak-anak haiwan tersebut, sedangkan anak-anak haiwan tersebut memerlukan susu daripada ibunya. Okay? Dan yang seterusnya, membebani haiwan secara keterlaluan. Yang ni semua kalau bila sebut perkara ni kalau kita sebut membebani haiwan secara keterlaluan, terus terlintas di fikiran apa dia? Sebagaimana yang di Thailand lah, antara tarikan untuk melancong ke Thailand dapat menunggang gajah kan. Itu sebenarnya salah satu bentuk penyiksaan kepada haiwan, membebani haiwan secara keterlaluan. Okay, kalau kita tengok dokumentari yang disiarkan macam mana gajah-gajah ini diberi latihan, sangat menyedihkan lah, sangat terbeban. Okay, demi mengaut keuntungan, demi menarik pelancong datang, maka haiwan-haiwan ini diberi bebanan secara keterlaluan. Ini dilarang lah, hukum-hukum fiqh berkaitan alam sekitar sangat dilarang. Dan akhir sekali, mengabaikan kebersihan diri, pakaian, kediaman dan tempat ibadat. Itu juga memberi kesan. Kalau kita mengabaikan kebersihan diri, kita mengabaikan
pakaian, kediaman dan tempat ibadat, maka ianya akan memberi kesan kepada alam sekitar yang berada di sekeliling kita lah. Jadi itu antara bentuk-bentuk larangan hukum fiqh berkaitan alam sekitar. Ada lagi yang lain, ni cuma antara yang adalah yang kita boleh sama-sama mengingati antara satu sama lain dan sama-sama jaga. Okey. Dan rakaman yang berikutnya kita akan tengok macam mana alam ini berfungsi sebagai aset pelancongan.